الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Mahtar, penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Terlebih dahulu terima kasih Ustaz kerana sudi untuk berkuliah bersama Gema Nur Iman hari ini walaupun last minute, masya-Allah. Alhamdulillah juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada sahabat takbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para shodiqin, syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga majlis kita dapat berjalan dengan lancar hari ini. Semoga Allah tambahkan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah tambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkur. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat, jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak puas dan tak jemu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah terus kekal beri nikmat kepada kita, di samping Allah tambah nikmat-nikmat baru sama ada yang kita minta ataupun yang kita tak minta, tapi yang pasti Allah beri kepada kita dengan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala semua. Alhamdulillah, saya doakan jemaah pengajian Gema Nur Iman sihat walafiat semua walau di mana sahaja berada. Jaga kesihatan. Tema beberapa minggu ni kesihatan lah tuan-tuan. Jaga kesihatan. Terima kasih kepada pihak Gema Nur Iman yang kita memanjangkan jemputan. Tadi sebenarnya saya baru sampai dari rumah. Konolah jogging-jogging sikit kat luar baru sampai dari rumah. Kemudian baru baca mesej. Tak apalah, kata pukul 10 sempat lah. Jadi Alhamdulillah. Dan kalau kiranya rezeki lah kira, jodoh kalau dan semualah. Pagi tadi subuh kat surau Jumaat terkejut. Ustaz biasa kalau cuti panjang tak ada sini dah. Ni ada. Anak saya ni, sebagai saya memaklumkan sebelum ni, anak saya kena campak. Jadi tak boleh ke mana lah. Duduk sini, Alhamdulillah. Alhamdulillah, mari kita teruskan pengajian kita. InsyaAllah kita mengkaji ataupun mengaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis dalam suratan yang khusus berkenaan dengan kekeluargaan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk babak yang baru, betul ya? Asam garam 8. Asam garam 8 muka surat 23. Betul Ustaz. Ya betul Baik. Ustaz. Bidang yang InsyaAllah. menjadi cemburu. Baik, insyaAllah kita akan baca mungkin 2 ke 3 hadisnya. Baik, kita ikuti sama-sama insyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua insyaAllah. Asam garam 8. Nabi layan saja isteri cemburu. Nabi layan saja isteri cemburu. Sama juga kalau kita nak revert, nak convert ayat tu, isteri layan saja suami cemburu. Begitulah tuan-tuan. Baik, yang penting kita nak kajinya sebenarnya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Hadisnya hadis sahih riwayat Al-Bukhari
an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini sekali lagi dan berkali-kali kita dengar riwayatnya oleh Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi yang paling banyak berjasa dari sudut ilmu kepada kita umatnya, insya-Allah. 1/3 daripada hadis yang membina agama kita ni, kalau dan ni ulama dah tu file masing-masing, 1/3 hadis yang ada yang kita pelajari yang orang kata yang menjala dalam setiap cabang ilmu agama ini, baik fiqh, akidah, ibadah sebagainya. 1/3 total keseluruhan lebih kurang adalah riwayat Sayyidina Aisyah. Allah Akbar, besarnya jasa kepada kita umatnya. Sayyidina Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita law nazalta wadiyan?" Wahai Rasulullah, saya nak tanya ni, sekiranya awak singgah di satu wadi, satu lembah, wa fihi syajaratun qad ukila minha, kat lembah itu ada sebatang pokok yang pokok tu dah diragut. Tengok kali dah ada dah unta kambing orang letak situ, tambak situ dah diragut. Wa wajadta syajaran lam yukal minha, tapi tengok kat situ ada satu lagi pokok tak disentuh pun, tak ada kambing lembu orang letak kat situ, orang kata free lagi. Baik, soalan, fi ayyiha kunta turti'u ba'irak, kira-kiranya mana satu pokok yang abang akan tambat unta bagi makan? Kat mana pokok yang sedang dah ada orang ragut, ataupun dah ada tinggal bekas orang dah ragut, ataupun yang belum diusik lagi? Itu soalan cukup emas daripada Ummuna Sayyidatina Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun jawab, qal fil ladzi lam yurta' minha, mestilah pada pokok yang belum lagi ada orang letak binatang kat situ. Baik. Ta'ni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatazawwaj bikran ghairaha. Maksudnya Rasulullah belum menikahi gadis lain dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari letak dalam, atau saya ambil ini dalam Sahih Al-Bukhari dalam Kitabun Nikah, dalam bab menikahi gadis, bab nikahil abkar, menikahi gadis. Hadis ni ringkas. Nanti kita akan baca. Ya, ada dalam hadis yang kedua, riwayat yang kedua di belakang tu kita akan baca ada perincian dia. Sebelum itu, saya nak kena jelaskan sedikit ini dari segi sudut ilmu hadis, metodologi ilmuwan ataupun ulama hadis itu masing-masing tersendiri. Riwayat Al-Bukhari lain, Sahih Muslim lain, Sahih Tirmizi lain. Kena kaji metodologi dia buat macam mana. Contoh Imam Al-Bukhari, dia kita akan tengok kadang satu hadis itu riwayat cerita yang sama akan berulang pada banyak tempat. Tetapi walaupun berulang pada banyak tempat, versi dia itu sedikit berlainan. Yang pendek, kemudian nanti ada panjang. Begitu. Apa maksudnya? Imam Al-Bukhari dia potong. Riwayat pada dia penuh. Tapi untuk nak letakkan contoh dalam bab solat, satu hadis ini dia potong yang ada kaitan dengan isu itu sahaja. Nanti akan jumpa di bab yang lain, contoh katalah bab nikah yang ni, Imam Bukhari mungkin letak panjang hadis versi dia tu. Sebab ada kaitan dengan isu yang ni. Berbeza untuk nak kita bandingkan, berbeza dengan Imam Muslim. Imam Muslim juga kita akan jumpa dalam Sahih Muslim, satu hadis itu berulang pada beberapa tempat. Tetapi walaupun berulang, kita akan tengok versi penuh hadis itu di tempat-tempat yang diletakkan itu. Ini metodologi masing-masing. Baik. Sebab itu kadang kita akan baca hadis Al-Bukhari, kita rasa tak puas. Apa pendek, apa macam ada benda yang tak lengkap lagi. Memang pun. Sebab itu orang baca Bukhari, dia baca yang sikit ni, punya ada cerita lagi, ada versi yang penuh di tempat yang lain. Nah, kita yang tak berapa nak baca sangat, tidak benar, kita mungkin tak puas ni, macam ada ni. Sebab tu kita kena kumpulkan riwayat yang lain. Baik, kita akan tengok. Tapi metodologi saya dalam buku ini sudah tentu saya akan utamakan dahulu satu isu itu, bawa riwayat yang paling sahih dahulu, Bukhari, kemudian baru yang menyokong selepas pada itu. Nak katanya hadis ini, cerita ini Nabi layan saja isteri cemburu ni, riwayatnya sahih, ada Al-Bukhari.
Cuma mungkin riwayat yang dibawa kat sini tak apa lengkap. Kita tengok dalam riwayat sokongan selepas pada ini. Baik, kita tumpukan dahulu kepada hadis yang kita baca ini, riwayat Al-Bukhari. Pertama, tuan-tuan rahmat Allah, dari sudut peletakan hadis itu, Imam Al-Bukhari letak dalam kitabun nikah dalam bab menikahi gadis. Saya tak nak pergi panjang pada teknikal, tuan-tuan. Tapi cukuplah saya nak sebut ringkas secara umum. Nak katanya boleh nikah gadis, maksud kata dara dan juga janda. Sekali lagi dari sudut saya punya bukan anjuran tetapi sudut pandang, tuan-tuan, kalau sebelum pada ini orang agak bermudah-mudah untuk mengatakan ini sunnah Nabi. Contohlah, ni kan saya sebut ni tu orang kata kumpulan ataupun kelab isteri akan sonoklah, kelab-kelab suami akan orang kata jeling tajam kat saya. Orang selalu bermudah-mudah sebut bahawa poligami itu sunnah. Oh, sebab apa nak kahwin dua, kahwin tiga? Sunnah Nabi SAW. Mengatas nama sunnah. Saya kurang selesa walaupun itu bagus untuk saya. Maknanya, yalah, orang lelaki kan. Sebab atas dasar ilmu saya kena jujur. Tak semudah itu kita nak kata. Adakah ada nas secara jelas, secara sabit pasti yang Nabi sebut ataupun nampak bahawa memang poligami itu sunnah dalam arti kata bukan sekadar yang Nabi buat tapi yang lebih prefer. Kita tengok sebaliknya data dan fakta yang kita ada tidak begitu. Kan? Saya dah ulang sebut beberapa kali. Cukuplah kita tengok dari sudut Nabi monogami 25 tahun, Nabi poligami 10 tahun, 13 tahun. Kita timbang antara dua tu pun kita boleh ini, tuan-tuan. Itu isu kita dah sebut dah. Samalah hal ini, saya nak kata jangan kita mudah-mudah itu apabila tengok tentang isu nikah gadis, tuan-tuan. Kalau kita nak kata semua yang Nabi buat itu sunnah, iaitu mana yang Nabi prefer, kita tengok pernikahan Nabi pula, tuan-tuan. Isteri Nabi yang pertama Khadijah, anak dara ke janda? Dia kata janda, kan? Kemudian isteri Nabi yang lain, kita campur Sayyidina Khadijah dan sampailah ke sebelah orang isteri Nabi itu, tengok-tengok 10 janda. Seorang saja anak dara. Oh. Makna kata kalau nak itu nak timbang mana yang lebih sunnah, sudah tentu dengan fakta ini kita kata menikahi janda itu lebih sunnah. Tapi adakah boleh kita kata begitu? Saya tak boleh kata macam tu, barulah kita kata ni kan. Yang sebetulnya dalam hal ini jangan disebut poligami itu sunnah. Yang betul memang keluar dari lidah Nabi SAW. Nabi sebut an-nikahu sunnati. Nikah tu, menikah itu sunnahku. Sama ada nak nikah anak janda ke anak dara, sama ada kemudian nikah cukup seorang atau dua atau tiga atau empat, itu mengikut situasi, keperluan dan keadaan. Tidak boleh nak, saya sebut, tidak boleh nak di atas nama ke sunnah Nabi keadaan-keadaan itu. Cukup kata nikah itu sunnah. Dan pada hari ini penting hal ini. Saya melihat, tak tahulah perempuan mungkin boleh respon, trend ataupun riak-riak orang tak nak kahwin ni ada, terutamanya di bandar. Kan? Kita tengok wanita yang berkajian, ada yang tak bukan tak nak kahwin Ustaz, tapi tak ada jodoh, itu lain. Itu isunya kita kena bantulah. Ni orang betul-betul secara asal tak nak kahwin. Ada. Jangan terkejut. Baik lelaki, baik perempuan. Ni semua saya kerja kerajaan dulu. Kita memerhati. Ada orang tak nak kahwin. Dengan pengalaman background yang masing-masing lah. Buat apa kahwin, gini. Yang ni kita kena sedarkan. Tak? Memang kahwin ni, ya, manisnya ada, masam dia ada juga, pahit dia memang ada lagi. Mungkin dengan orang yang trauma, saya nak nikah, tengok ni, baik tak payah kahwin lah. Tapi kita akan tengok, kahwin, nikah, duduk ada pasangan suami isteri itu ialah fitrah manusia, ada. Kita akan tengok, dia tak pergi situ pun, tetapi dia akan cari cara untuk mengisi keperluan itu. Kita akan tengok, orang ni tak kahwin, tapi bela kucing 4-5 ekor, yang tu lah duk panggil anak. Ada lah. Dipanggil kucing tu anak. Perasaan tu di luar ke situ. Bahkan lah ini ada juga yang tak kahwin tapi bela anak angkat. Sebab fitrah nak ke anak tu ada. Baik lelaki, baik perempuan. Yang ni saya nak tegaskan betul. Kita nak kena kempen nikah tu. An-nikah sunnati. Nikah tu betul sunnah Nabi. Adapun nak kata saya sebut tadi, poligami sunnah ke, kahwin dara, kahwin janda sunnah, itu sebut dia akan backfire pada kita, tengok pada data-data. Wallahualam, ini asas dia mula-mula. Baik, kita kembali kepada hadis kita. Sayyidina Aisyah kata,
Abang, mesti ada background cerita dia lepas ni kita baca. Kata Sayyidatina Aisyah kepada Nabi, "Mak, saya nak tanya, kalau abang turun singgah di satu wadi. Wadi ni lembah. Saya nak sebut sikit tentang wadi ni. Kita terjemah biasa wadi ni lembah lah. Cuma gambaran lembah kita tu, apa disebut lembah tu, adakah sama yang kita bayangkan dengan realiti lembah pada zaman Nabi ataupun pada bentuk muka bumi geografi di negara Arab, di semenanjung Arab. Ha. Wallahu alam, berdasarkan saya punya pemerhatian tengok, perkataan kita dalam bahasa Melayu paling dekat lembah lah nak sebut wadi itu. Tetapi wadi dalam bentuk yang orang Arab faham itu mungkin tidak sebagaimana yang kita faham tentang lembah. Saya tak tahu tuan-tuan faham lembah itu macam mana. Bukit kan, lereng bukit itulah lembah kan. Baik. Wadi yang apabila kita baca hadis, kita baca riwayat tentang wadi Nabi lalu wadi itu, dia ialah satu, memang wadi itu terbentuk di antara dua bukit atau dua kawasan berbukit. Mana dia itu jadi kawasan yang landai. Lalu wadi ni biasanya ialah menjadi tempat laluan sungai. Negara Arab ataupun di Mekah, di Madinah, di semenanjung Arab itu keadaan dalam kebanyakan keadaan masanya kering. Tetapi andai berlaku hujan dan mengalirnya air, dia tidak, orang kata, tidak terbentuk sungai ataupun anak sungai itu secara orang kata tiba-tiba ikut suka, tak. Dia akan ikut dia punya wadi yang sudah sedia ada. Itulah wadi. Dia, saya bayang, lembah sama dia ialah laluan sungai ataupun sungai yang kering. Itu wadi. Lalu tuan-tuan boleh bayang tak? Sebab itu kalau tuan-tuan boleh bayang, kalau pergi Madinah, pergi tengok ada Wadi Orana, Wadi Aqiq. Dia nampak bekas laluan ataupun sungai yang sudah kering. Tapi dia kekal sebegitu. Sebab nanti hujan, itulah sungai terbentuk di situ, tuan-tuan. Dan ini penting untuk kita faham keadaan ini, barulah kita boleh memahami apabila baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perang Hunain, contoh kata berlaku di Wadi Hunain. Dan wadi itu secara keadaan yang biasa menjadi laluan. Kalau zaman kita ada jalan raya lah kan. Kalau zaman Nabi, zaman dulu tidak ada jalan raya, macam mana pergerakan dari satu tempat ke satu tempat, dia akan melalui lembah ke lembah. Sebab itu daripada Mekah ke Taif, ni bila saya baca buku ni, buat kajian tentang ni kan, Tanah Haram, Nabi lalu beberapa wadi. Sebab wadi itulah yang orang kata apa, keadaannya landai, keadaannya stabil, permukaannya lalu. Kemudian bersambung dengan wadi yang lain, kemudian bersambung dengan wadi yang lain, tuan-tuan. Itu. Perkataan yang lain lagi berkenaan dengan lereng bukit ini, biasa disebut lembah, kadang kita bayangkan lereng kan, lereng bukit. Itu ada perkataan yang lain yang khusus. Bahasa Arab sebut thaniyah. Sebab itu dalam nasyid ada min thaniyatil wada', dari thaniyah al-wada', itu betul lereng, laluan antara dua bukit. Betul-betul laluan tu nampak rapat antara dua bukit. Itu perkataan lain pula. Adapun wadi tadi yang saya maksudkan begitu. Bekas ataupun sungai yang telah kering pada musim yang biasa. Time hujan dia baru jadi air. Baik tuan-tuan, itu yang saja nak sebut untuk kita memahami lebih dalam. Kata Sayyidatina Aisyah, Nabi, dia tanya Nabi begitu, kalau abang singgah, dan biasanya memang orang akan duduk di wadi juga. Kat situ akan ada sumber mata air, biasa kat situ tuan-tuan. Anda Rasulullah singgah berhenti di satu wadi, ada satu pokok yang sudah dimakan, pokok yang dimakan, Rasulullah akan letak pokok ni, akan tambat unta kat mana? Nabi kata akan tambat unta di pokok yang tidak dimakan. Dari ini kita akan faham nanti, kita baca riwayat kedua, Sayyidatina Aisyah nak hin. Kemudian disebutlah nak hin tentang kelebihan diri dia banding orang lain. Mari kita tengok tuan-tuan, riwayat yang kedua yang menjelaskan lagi. Muka surat 24. Hadis yang kedua, terjemahan terus kita baca. Sayyidatina Aisyah bercerita, suatu hari Rasulullah SAW datang menemuiku. Aku pun bertanya, abang ke mana seharian? Baginda pun jawab, wahai Humaira,
saya bersama Ummu Salamah. Lantas aku pun berkata, ini Sayyidina Aisyah kata, apa lagi yang awak tak cukup daripada Ummu Salamah? Baginda hanya tersenyum. Baik tuan-tuan. Sebelum kita baca lanjut, boleh kita tengok, kita berikan perhatian pada beberapa keadaan ini. Yang pertama, Sayyidina Aisyah cerita tadi, Rasul datang jumpa dia. Dan perlu kita faham realiti harian, rutin harian Nabi dalam keadaan biasa, mana bermukim di Madinah, Nabi tidak outstation. Bagaimana keadaan seharian Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada pagi sampai ke asar, itu waktu bukan me time tapi waktu Nabi dengan umat. Nabi keluar, Nabi ziarah ni, itu ni. Dan Nabi tidak terhad untuk nak duduk di rumah mana-mana isteri. Itu siang. Adapun lepas je solat asar, lepas solat asar, bermulalah rutin, iaitu Nabi lepas solat asar Nabi akan round, tanya khabar semua isteri. Masuk rumah tanya khabar sini, kedua. Dan Nabi akan berhenti di rumah isteri Nabi yang malam itu, malam giliran Nabi tidur dengan dia. Itu keadaan yang biasa, selalunya. Itu rutin Nabi harian. Baik. Jadi kita boleh bayang Sayyidina Rasulullah SAW jumpa Sayyidina Aisyah ini, boleh jadi petang tu, boleh jadi juga pada hari yang atau siang, keadaan yang biasa. Tapi saya membayangkan berlaku ini petang sebab Sayyidina Aisyah dia luahkan ketidakpuasan hati dia. Abang ke mana ni? Hari sehari yang lama tak ni. Kan? Itu ada kaitan petang. Sebab nanti akan jadi isu juga hal yang sama. Nabi lambat sampai ke rumah isteri, sebab Nabi lama di rumah salah isteri yang sebelum tu, jadi isu Sayyidina Aisyah. Ini pun sama. Sayyidina Aisyah dia, kita tahulah isteri Nabi yang paling cemburu, dan kita kena belajar cemburu cara Sayyidina Aisyah. Dia bukan cemburu buta. Lalu dia tanya Nabi, abang mana seharian? Nak katanya lambat abang sampai sini. Nabi pun kata, wahai Humaira, ni ayat pujuk lah ni kan. Yang saya tadi lama sikit jumpa Ummu Salamah. Dan kita kenal siapa Ummu Salamah. Wallahu alam, saya secara peribadi, kalau dalam era poligami ni, Nabi poligami, isteri Nabi yang paling menonjol lah pada hayat Nabi itu sendiri dengan peristiwa-peristiwa besar yang berlaku ialah Ummu Salamah. Seorang wanita yang sangat cerdik, yang sangat bijak, yang sangat membantu Nabi SAW dalam keadaan yang memerlukan. Memang potret seorang isteri yang Masya Allah, yang Nabi bertuah lah dapat dia. Begitu. Peristiwa Hudaibiyah. Dah ada beberapa peristiwa-peristiwa yang ya Allah, kalau tidak kerana panduan Ummu Salamah bantu Nabi ketika itu, mungkin Nabi buntu. Nanti ada bab kan. Nabi bantu, Nabi buntu, isteri bantu. Itu rujuk pada Ummu Salamah. Saya duduk dalam kepala ni, duduk ingat satu riwayat lagi, tak datang tuan. Tak masuk dalam buku ni. Ada juga usaha Ummu Salamah bantu Nabi. Ya. Masa Fathu Makkah. Masa Fathu Makkah dalam buku ketiga saya. Bagaimana Ummu Salamah ini dia menjadi isteri yang menasihati. Kan? Saya cerita mudah begini. Masa nak Fathu Makkah, ada seorang saudara Nabi, sepupu Nabi, nama dia Abu Sufyan bin Al-Harith. Dia ni sebelum pada itu, dia sangat bermusuh dengan Nabi. Serang Nabi, tentang Nabi, macam-macam tuan-tuan. Nabi sangat terasa hati dengan dia. Lalu masa Nabi nak Fathu Makkah, dalam perjalanan tak sampai lagi, sampai di satu tempat, Abu Sufyan ni mungkin dia dah bertaubat, dia dah rasa ni, dia terus pergi jumpa Nabi. Ni bukan Abu Sufyan bin Harb, tokoh pemimpin Quraisy tu, itu lain. Yang ni sepupu Nabi, Abu Sufyan yang lain. Dia datang jumpa Nabi dulu. Makna kata dia dah nak serah diri pada Nabi, nak beriman Nabi. Tapi Nabi tak nak jumpa dia. Dan kita kena faham situasi Nabi pula. Nabi tak nak jumpa, Nabi tak pemaaf. Tak, kita tahu keadaan, kita akan memahami. Nabi juga manusia, ada perasaan, ada ni terasa hati, orang buat macam mana. Dan yang buat kat dia sepupu baik dia asalnya, tapi buat kat itu Nabi terasa hati. Nabi tak nak jumpa dia. Itu keadaannya. Lalu Ummu Salamah yang pujuk Nabi. Rasulullah, Rasulullah, janganlah biarkan sepupumu, saudara-saudaramu jadi orang paling celaka
Kamu datang, orang datang ni terima Islam, kamu terima, tapi sepupu sendiri datang nak ni, takkan itu. Ada ayat-ayat pujukan dan Nabi lembut hati tuan-tuan. InsyaAllah ni Ummu Salamah. Baik. Itu Ummu Salamah. Kata Nabi tadi kepada Sayyidina Aisyah, wahai Humaira, saya bersama Ummu Salamah. Sebelum tu, ucapan Nabi Humaira, ini terkenal lah, sebutan bahasa manja Nabi kepada Sayyidina Aisyah, Humaira, yang kita terjemahkan apa? Yang apa, kemeh-merahan. Nah, ada saudara saya bagi nama anak dia Aisyah Humaira, terus nama dengan gelaran sekali. Itu kita lah orang Melayu suka 2-3 nama sekali kan. Tak apa. Saya nak sebut dari segi panggilan itu. Dari sini kita akan nampak sunnah Nabi memanggil seseorang itu bukan nama dengan nama asal tapi nama manja. Humaira, tuan-tuan pun tahu. Cuma saya nak tarik perhatian ialah pada selain kataan Humaira yang lebih kerap, sebab saya jumpa riwayat, saya kumpul-kumpul, yang lebih kerap Nabi panggil Sayyidina Aisyah iaitu dengan gelaran lain, panggilan yang singkat, Aish. Aish. Wahai Aish. Nama penuh Sayyidina Aisyah, Aisyah kan. Buang ta belakang je, Nabi panggil Aish. Tak kurang daripada 4 hadis yang saya jumpa Nabi panggil Aisyah, Aish. Itu juga isyarat bahasa lembut, macam kita panggil pasangan kita dengan, atau suami panggil isteri itu dengan nama singkat dia kan. Apa-apalah contoh boleh bayangkan, itu kemesraan juga. Berbanding Nabi panggil Sayyidina Aisyah dengan Humaira, ada 2 riwayat sahaja saya jumpa setakat ini, dan 2 riwayat itu tidaklah sekuat mana, tapi buat kita terima. Cuma saya nak kata satu benda tu yang boleh jadi pada asalnya tidak terkenal, tapi mari kemudian yang ni yang diangkat-angkat berbeza. Humaira sangat itu terkenal pada hari ini. Pada zaman dulu mungkin tak berapa sangat. Aish tu lebih ni. Baik tuan-tuan. Satu hadis ini pasal Nabi panggil Humaira. Yang kedua saya jumpa Nabi panggil Humaira pada, kalau tuan-tuan ingat, pada hadis Nabi masa tu hari raya ada pertunjukan main pedang lawan tombak dalam masjid. Nabi angkat, Nabi dukung Sayyidina Aisyah kan, angkat belakang untuk Sayyidina Aisyah dapat tengok ke depan di celah-celah orang ramai. Dan di situ istilah ataupun bahasa yang Nabi sebut, ya Humaira, atuhibbin an tanzurin, wahai Humaira, nak tengok tak? Begitu. Itu hadis yang kedua, Humaira juga. Baik. Apabila Nabi sebut, wahai Humaira, saya bersama Ummu Salamah. Nabi dah cuba kawal lah ni, maknanya kata Nabi dah ni, tahu Aisyah ni cemburu lah ni, tanya soalan tu. Wahai Humaira, saya bersama Ummu Salamah. Sayyidina Aisyah ya, cemburunya yang kita tahu, dia pun kata, apa lagi ya abang tak cukup dengan Ummu Salamah? Nabi dengar, baginda hanya tersenyum. Baik. Dari sini kita saya letak tajuk, Nabi layan saja isteri cemburu. Cemburu sifat semula jadi, kadang tengok keadaan, kalau tidak bertentangan, tidak bercanggah, tidak melanggar batas syariah, layan je lah begitu. Tapi kalau langgar, kat situ Nabi tidak biarkan. Oleh itu tuan-tuan ibu-ibu rahmat Allah, jemaah sekalian, saya nak untuk kita nampak perbandingan ini. Tengok pada muka surat, saya bertanda tak? Ada peristiwa apabila Sayyidina Aisyah sebut tentang orang itu, Nabi marah. Baik, tengok muka surat 3. Ya, muka surat 33, betul. Muka surat 33. Sayyidina Khadijah. Khadijah, betul. Ya. Kita bukan nak hurai lanjut tentang ini, tapi untuk tengok dahulu. Untuk bandingkan. Tengok ya, hadis yang kita baca ini, Sayyidina Aisyah kata, apa lagi yang cukup dengan Ummu Salamah, itu perkataan dia. Nabi senyum kan, Nabi senyum. Yang muka surat 33 ini sekali lagi juga Sayyidina Aisyah sebut petik nama orang, tapi lain respon Nabi. Apa yang kata-kata Sayyidina Aisyah? Boleh tengok terjemah dekat situ. Ya, aku pun berkata, tuan-tuan boleh baca tengok sini.
Aku pun berkata, sungguh Allah kan dah gantikan orang tua itu daripada sekalian warga Quraisy itu untukmu. Ini riwayat Ahmad. Kita akan baca riwayat ketiga, yang keempat nanti. Ada kata-kata Sayyidina Aisyah, Allah kan dah ganti orang tua tu. Allah kan dah ganti orang tua tu dengan orang yang lebih baik, orang lebih ni. Itu kata-kata Sayyidina Aisyah. Tapi respon Nabi berubah. Tidak sama. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah. Yang ni, adakah kita nak kata Nabi ni, oh, sebut Ummu Salamah Nabi tak terasa, sebut Khadijah Nabi terasa. Itu boleh jadi, tapi saya rasa tidak semudah itu. Apabila kita kaji, kita akan tengok itu tak cara ataupun apa yang Sayyidina Aisyah buat itu berbeza. Yang pertama, Sayyidina Aisyah mengata tidak mengata apa Ummu Salamah. Sekadar sebut apa lagi abang tak cukup dengan Ummu Salamah. Itu je. Nah, tapi yang kedua peristiwa, Sayyidina Aisyah mengata orang tua tu nanti dari ada disebut syidqain hamra, yang pipi tersorong-sorong, apa terkrepot dah. Ada orang kata mengejek peribadi. Masa tu Nabi marah. Jadi nak kata cemburu-cemburu, semua dia berasaskan cemburu. Tapi sikap atau tindakan itu yang menentukan reaksi tindak balas itu. Cemburu, sekadar cemburu, tidak menjejaskan hak orang lain, tidak ni orang, tak apa, layan je lah. Tapi kalau mula menjejaskan, jadi Nabi bertindak. Itu nak bagi nampak secara umum. Baik, kita teruskan. Apabila Nabi tersenyum, apa Sayyidina Aisyah sebut, apa lagi abang tak cukup dengan Ummu Salamah? Nabi pun tersenyum. Aku pun bertanya lagi, Sayyidina Aisyah kata, wahai Rasulullah, beritahulah saya tentang diri awak, tentang diri abang. Andai kata abang menemui dua buah lembah. Ini lain sikit dia punya riwayat. Dua buah lembah, salah satunya belum diragut, manakala satu lagi sudah diragut di situ. Jadi lembah yang mana abang akan pergi kepada? Sama juga, beza tadi yang terpokok, yang ni lembah, keadaannya sama. Satu ada orang letak binatang, yang satu lagi tidak ada. Kata Nabi, sudah tentu di lembah yang belum digembala. Sayyidina Aisyah pun berkata, ni yang nak dikait dengan riwayat yang pertama tu. Sayyidina Aisyah sendiri berkata, saya tak sama seperti mana-mana isteri abang yang lain. Semua isteri abang yang lain pernah bernikah dengan lelaki lain. Saya seorang je tak. Saya seorang yang suci, murni, tulus. Tak. Orang kata tidak pernah berkongsi kasih dengan orang lain. Ya. Itu kata Sayyidina Aisyah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum. Nabi senyum. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Ini jarang kita dengar tentang Ibnu Sa'ad ni dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad. Saya banyak bergantung kepada kitab ini. Nak sebut segi teknikal, tuan-tuan, ini sumber utama dalam riwayat sirah Nabi. Ada riwayat Ibn Ishaq, yang kedua Tabaqat Ibnu Sa'ad. Yang ni yang asal. Semua kitab yang datang kemudian nanti akan ambil dari sini. Cuma tak disebut dah Ibnu Sa'ad. Cuma jangan kita dengar itu, apa ni riwayat mana ni? Bukan Bukhari, Muslim, Ibnu Majah kan? Tapi ini riwayat asal dalam sirah, ini riwayat antara riwayat yang rare. Yang bukan yang rare, yang asal, yang paling, riwayat paling singkat. Tuan-tuan rahmat Allah. Baik. Begitu. Itu kata Sayyidina Aisyah, yang dia cuba bagi analogi kepada Nabi tadi, dia nak bawa ke dia lah. Perbandingannya begitu. Isteri lain, isteri abang yang lain tu ibarat lembah yang sudah ada orang letak kambing, unta, ragut situ. Saya ni ibarat lembah yang belum orang letak kambing, tak unta lagi. Dan abang sendiri kata, abang akan prefer, sudah tentulah abang kalau letak kambing, unta di tempat yang orang tak letak lagi. Patutnya begitulah. Abang layan saya, kena lebihkan saya. Itu maksud Sayyidina Aisyah. Bijak, tuan-tuan. Walaupun dia muda, dia guna bahasa. Dan Nabi senyum tu, tengok. Ni cara orang bijak bercakap. Cemburu. Nampak? Sayyidina Aisyah cemburu. Tapi dia bukan cemburu keluar perkataan darat ini. Tak, tuan-tuan. Time ni Nabi senyum. Itu atas dasar tindakan Sayyidina Aisyah yang sangat bijak. Membuat analogi perbandingan. Nabi pun faham lah. Wallahu a'lam. Habis hadis yang pertama. Ada sebarang soalan, respon, saya bagi ruang dahulu. Baik, sebelum kita baca hadis yang kedua. Boleh letak di message, di apa?
Ya, mesej kalau ada. Jelas setakat ni? Alhamdulillah jelas Ustaz. Ada soalan? Soalan Kalau tak adalah kot. Cumanya ada, aku belajar adab dalam berbahasa lah kan. ada berbahasa betul. Itu sangat penting sebenarnya. InsyaAllah. Kalau tak ada, kita teruskan hadis yang kedua. InsyaAllah. Baik. Hadis yang kedua. Asam garam 9. Tajuknya Nabi keluar malam-malam. Sayyidatina Aisyah cemburu lagi. Buat cemburu tak lepaslah daripada Ummuna Sayyidatina Aisyah. Tapi tuan-tuan, kita mula biasa dah sekarang ni. Saya kira untuk melihat sikap Sayyidatina Aisyah ini bukan sikap yang orang kata negatif, bukan sikap yang kita akan rasa tak puas hati dengan Sayyidatina Aisyah sebagai Syiah. Tapi dia sikap seorang isteri semula jadi cemburu itu tanda cinta kan, dan ya sikap yang jujur. Mungkin juga sebab muda kot Ustaz sebab dia muda, jiwa muda ni kan dia cepat teremosi. Mungkin jugalah kot kalau berbanding dengan yang lain. Betul, boleh kira, boleh di orang kata sebab dia bercampur-campur boleh jadi itu juga kan. Dan nak sebut cemburu bukannya Sayyidatina Aisyah seorang saja. Nanti kita akan tengok ada beberapa isteri lain pun cemburu. Cemburu tidak boleh ni. Ummu Salamah contohnya disebut kita awal, saya kuat cemburu. Cemburu memang sikap semula jadi isteri atau suami pun. Cemburu ni maksud ghirah, dan cemburu ialah sifat terpuji dalam agama. Allah sendiri menisbahkan diri dia dengan cemburu. Allah paling cemburu. Jadi kita orang Islam, kefahaman kita apabila sebut cemburu, asalnya dia ialah sikap yang positif. Cuma mana-mana sikap pun kalau dia overboard, kalau dia melampaui batas, maka dia tercela. Jadi secara asalnya dia sifat yang terpuji. Berbeza dengan marah. Marah secara asal dia sifat yang tak kena kalau boleh ni. Tapi kalau dihala pada benda yang betul, dia jadi benda yang terpuji. Begitu tuan-tuan. Ya. Baik. Itu benda. Nabi keluar malam-malam, Sayyidatina Aisyah cemburu lagi. Ini juga hadis yang saya kira agak menarik juga. Mari kita tengok. Anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam haddathathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha lailan. Baik. Hadis ini juga riwayat Sayyidatina Aisyah, hadis sahih, hadis Muslim ya. Dia ceritakan bahawa satu ketika, satu malam Nabi keluar dari rumahnya. Kharaja min 'indiha lailan. Tuan-tuan boleh baca terjemahan. Saya baca terjemah terus dari teks Arab kat sini. Kharaja min 'indiha lailan. Nabi keluar dari rumahnya, dari sisinya pada waktu malam. Terus kita boleh faham sebagai masa mukaddimah kita tadi, rutin Nabi sallallahu alaihi wasallam malam je Nabi akan duduk di rumah yang isteri yang menjadi giliran dia pada hari itu. Makna kata peristiwa ini berlaku pada malam giliran Sayyidatina Aisyah. Nabi keluar. Nabi keluar barangkali tidak beritahu keluar ke mana kan. Dan berita ataupun kes Nabi keluar malam-malam tak beritahu isteri ni, tak beritahu Sayyidatina Aisyah, berlaku beberapa kali. Dan beberapa kali yang berlaku tu pun ada isu-isu dia. Menarik tuan-tuan. Baik. Nabi keluar. Kata Sayyidatina Aisyah, qalat faghirtu alaih. Aku pun sedar Nabi tak ada, aku pun cemburu lah. Ni abang ni gimana ni tu baik. Kalau keluar kadang cemburu ke marah, dia keluar bahasa lain tu lah. Bahasa paling mudah dia mulut. Kita marah, saya orang Kelantan. Nak marah, keluar bahasa Kelantan lah. Saya ingat bulan 12 lepas di Madinah, bergaduh dengan Arab. Memang kalau kita orang ada emosi juga, marah keluar bahasa Kelantan, dia faham tak orang tak, tapi dia tahu kita marah. Habis sumpah tak keluar marah sangat kat dia. Salah dia lah, adalah cerita dia. Tapi nak katanya time marah itu dia keluar dengan bahasa paling senang keluar mulut kita lah. Begitu sebut. Faghirtu alaih. Setelah Aisyah kata, aku pun cemburu kat Nabi. Mana pergi ni? Faja'a fara'a ma asna'. Tak lama kemudian Nabi pun kembali dan Nabi melihat apa yang saya sedang buat. Baik. Apa yang Sayyidatina Aisyah sedang buat? Apa yang Sayyidatina Aisyah sedang buat, tuan-tuan? Saya cari ni. Masa menyiapkan buku ini, menyiapkan riwayat ini, saya tak jumpa riwayat yang saya akan bacakan ini. Apa Sayyidatina Aisyah sedang buat? Tak jumpa lagi. Tak jumpa kan maksud kata tidak ada. Tapi pencarian kita itu
sampai, tak kena ini. Kemudian baru saya jumpa. Jadi tuan-tuan yang ada buku catat apa perincian apa yang Sayyidina Aisyah buat untuk buat kita lagi faham. Kita lagi faham apa sebelum pada. Ataupun kita baca dulu hadis ni sebagaimana yang ada dalam buku ni, kemudian saya baru tambah riwayat yang saya baru jumpa itu. Faja'a fara'a ma asna'. Nabi pun balik rumah, Nabi pun tengok apa yang aku buat. Apa yang aku buat tidak dijelaskan dalam riwayat ini. Faqal malaki ya Aisyah aghirti. Nabi pun kata kepada aku, apa cerita ni awak Aisyah? Awak ni cemburu gitu. Faqultu, aku pun jawab, Sayyidina Aisyah kata, wa mali la yugharu mithli ala mithlik. Sedap bahasa. Sayyidina Aisyah ni sedap tuan-tuan. Apa saya terjemahkan? Aisyah pun jawab, bagaimanalah orang seperti saya tak cemburu dengan orang seperti awak? Ini nak hurai panjang menarik tuan. Mungkin tuan-tuan boleh sama-sama kongsikan. Bahasa Sayyidina Aisyah sangat cantik banget. Saya lah rasa cantik. Baik, kita teruskan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqad ja'aki syaitanuk? Syaitan awak datang lagi ni. Syaitan awak datang lagi. Itu kata Nabi. Sekali dengar macam kasar Nabi ni. Baik, terbaca dulu tuan-tuan. Qalat, Sayyidina Aisyah pun respon, ya Rasulullah, awam ma'i syaitan? Wahai Rasulullah, saya ada syaitan. Kejut saya. Qala na'am. Nabi pun kata, ya. Sayyidina Aisyah tanya lagi, wa ma'a kulli insan? Orang lain macam mana? Orang lain ada syaitan juga ke? Kata Nabi, na'am. Ya, orang lain pun ada syaitan juga. Okey, lega sikit. Sayyidina Aisyah tanya lagi, qultu wa ma'aka ya Rasulullah? Awak ada syaitan juga Rasulullah? Jawab Nabi, na'am. Ya, ada juga syaitan. Tapi Nabi jelaskan, walakin Rabbi a'anani alaihi hatta aslam. Tapi Allah bantu aku mengatasinya, syaitan tu, dan dia beriman. Satu-satunya syaitan ataupun jin yang beriman ikut Tuhan dia ialah jin ataupun syaitan Nabi SAW. Syaitan kita tak tentu lagi tuan-tuan. Baik, kita hurai lanjut. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Rahmat Allah. Baik. Seakan-akan rasa tak puas apa yang Sayyidina Aisyah buat ni sampai berlaku dialog Nabi kata, apa Aisyah awak cemburu Memang tak puas pun, kalau kita ambil baca tahu riwayat yang saya akan sebut ini, baru kita akan rasa, oh tu sebab dia. Ni hadis riwayat An-Nasa'i. Saya baca bahasa Arab, tuan-tuan kalau boleh catat bahasa Arab, kalau tak boleh tu catat terjemahannya nanti. Riwayat An-Nasa'i, lepas pada juga riwayat hadis ini, lepas pada Sayyidina Aisyah kata faghirtu alai, aku pun cemburu, Nabi pun datang balik rumah. Apa yang Sayyidina Aisyah buat? Dalam riwayat An-Nasa'i ada, iltamastu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa adkhaltu yadayya fi syi'rih. Tu cerita dia. Nabi balik, aku pun dekati Nabi, aku pun masukkan dua tangan aku ke rambut Nabi. Mana rasa rambut Nabi. Juga tak jelas apa cerita ni. Apa disebab apabila Sayyidina Aisyah buat macam tu, masukkan tangan ke rambut Nabi, baru Nabi sebut, malaki ya Aisyah, apa cerita buat tabiat Aisyah? Tu yang dialog yang asal tadi. Malaki ya Aisyah, apa cerita ni Aisyah? Cemburu itu yang Nabi sebut tu. Daripada memasukkan tangan ke dalam rambut saya tengah nak buat ayat. Betul. Memasukkan tangan dia ke dalam rambut Nabi SAW. Okey, baik. Okey. Kenapa Sayyidina Aisyah masukkan tangan dia ke dalam rambut Nabi? Fa'adfaltu yadayya fi syi'rihi. Aku masukkan kedua tanganku dalam rambut Nabi. Terjemah bahasa mudah, aku ramas rambut Nabi. Yang ni juga dalam riwayat itu An-Nasa'i, kita yang berlainan orang kata budaya bangsa bergap pula ratus ribuan tahun, kita mungkin tak orang kata apa, tak apa tangkap pada awal-awal kan. Sebab itu penting hadis itu dirujuk kepada apa, rujuk kepada terjemahan ataupun syarah hadis.
Dan barulah jumpa dalam syarah, saya tak ingat syarah siapa tentang hadis ini, riwayat An-Nasa'i, dia jelaskan apa maksud Sayyidatina Aisyah ramas masukkan tangan ke rambut Nabi tu. Iaitu dia nak merasa rutubah, dia nak merasa basah ke tak rambut Nabi. Kenapa dia nak rasa basah ke tidak rambut Nabi tu? Kerana ni syarah ataupun orang yang ulama yang menguraikan hadis tu, kan kerana ketika itu berkemungkinan besar. Lain Ya Allah. Itu betul, Masya itu dia. dahsyat betul dia punya teknologi. Itu cerita. Saya baru faham, ya Allah. Sayyidatina Aisyah mungkin ada sangkaan, ni Nabi ni ada jumpa orang lain ni, kemudian cover mandi wajib siap-siap. Itu Sayyidatina Aisyah rasa tu, kalaulah orang kita berwuduk sekadar basuh kepala, dia basah depan. Ni ramai kepala masuk ke ramai ke belakang ni, mana kalau rambut tu basah seluruh tu, Nabi baru lepas mandi ni. Sebab apa baru lepas mandi? Maknanya baru lepas itu sangkaan Sayyidatina Aisyah, yang sangkaan itu tak patutlah. Nanti satu lagi berulang perbuatan seumpama Nabi tegur beliau lah. Tapi Sayyidatina Aisyah manusia, saya buat cemburu, nanti yang dia buat. Dengan itu baru kita faham kenapa Nabi sebut malaki ya Aisyah aghirti. Aisyah apa cerita ni? Cemburu itu Sayyidatina Aisyah pun jawab kan. Dan jawapan dia tadi budak tapi bijak tuan-tuan. Sayyidatina Aisyah ni sama macam ayah dia, orang yang peta, orang yang bijak. Dia kata macam manalah orang macam saya tak cemburu dengan orang macam abang. Ini cabaran lah. Cabaran bersuami orang atau somebody. Cabaran boleh tahan tuan-tuan. Menjadi rebutan, menjadi orang kata lah minat dia mati. Tak senang duduk isteri. Itu keadaan Sayyidatina Aisyah diakui, aku ni siapa? Dan ketika hayat Nabi pun orang tidaklah hormat Sayyidatina Aisyah sebagaimana kita kemudian menghormati Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin. Masa itu ialah Sayyidatina Aisyah masih lagi budak-budak, masih lagi ni sama si Nabi. Ya, hormat sebagai isteri Nabi ya, tapi hormat sanjung macam mana kita tak lagi masa tu. Dia orang kata nobody, ibarat ini masa tu she is nobody but Nabi is somebody. Sebab itu kata Aisyah, macam mana orang macam saya tak ada apa ni, nikah dengan abang hebat, tak cemburu, orang berminat kat abang gini. Itu perasaan Sayyidatina Aisyah. Tak salah tuan-tuan. Baik, bijak. Dan Nabi pun kata, Ustaz, mohon sematkan, boleh tak saya masukkan catatan pendek tu dalam buku? di message Ya betul kat chat room. okey, sebelum tu ada soalan. Konsert. Okey, saya respon kemudian tentang konsert tu. Saya tengok yang ni dulu. Setelah pulang, Aisyah mendekati Rasulullah dan masukkan kedua tangannya ke dalam rambut baginda seolah sambil meramas rambut dengan tujuan mahu merasakan sama ada rambut baginda basah atau tidak. Kerana sangkaannya kalau sendiri pergi bertemu seorang si hadis An-Nasa'i. Betul. Ni tadi sebut hadis An-Nasa'i. Yang ini ialah syarah ataupun kupasan huraian yang ucapan atau riwayat An-Nasa'i sikit je. Iltamastu Rasulullah, aku sentuh Rasulullah, aku masukkan kedua tanganku dalam rambut Nabi. Itu saja. Itu saja rambut. Riwayat An-Nasa'i itu. Yang lain tu huraian daripada hadis tu. Betul. Okey, baik, jelas. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Terima kasih. Orang lain boleh, sahabat-sahabat lain boleh rujuk ni. Dan ini catatan yang penting untuk kita masukkan. Dan tuan-tuan, yang saya cuba usahakan ialah untuk dalam kalau kuliah saya memahamkan lagi hadis-hadis Nabi yang terbuat sendiri. Adapun asatizah yang lain, saya sangat-sangat alukan, sangat terima kasih kalau ada ustazah yang kuliahkan kitab ini, dan saya dengar beberapa orang mereka ada kepakaran masing-masing yang saya tak mampu, apatah lagi kalau orang tu yang berterlibat langsung dalam hal-hal rumah tangga, mereka lebih ulas orang kata pengajaran, pedoman, itu juga sangat penting untuk ni. Cuma saya tak mampu ke situ. Yang mampu saya jelaskan ialah nak bagi lebih memahami hadis itu. Ini orang kata kelainan, tapi ini yang ada dalam kuliah kalau saya buat asam garam. Baik. Yang harap yang lain saya tak boleh lah ya. Baik. Kemudian Nabi kata, tidak masih lagi 10 lebih dah. Nabi SAW kata, dan dengan kita memahami tindakan Sayyidatina Aisyah tadi, kita tahu Sayyidatina Aisyah, barulah kita akan rasa
kayak cool down, tapi rasa taklah sangat keras apa yang Nabi kata tu. Nabi kata, apa Nabi sebut sebelum pada tu, aqad ja'aki syaitanuk. Syaitan awak datang lagi Kak Aisyah. Uh, pertama kita kena akui bahawa lain budaya, lain perasaan dia kan. Kita selalu orang Melayu, kita kata orang Arab ni kasar. Secara perbandingannya, banding dengan standard kita, betul lah kasar. Tapi pada orang dia tidak dikira kasar. Begitu juga ada perkataan-perkataan kan. Nabi kata syaitan, syaitan awak datang lagi ke? Kita baca sekali, mau jadi orang yang ada nak cari buruk tentang Nabi, tentang agama Islam, tengok ni, Nabi panggil isteri dia syaitan. Itu jahat lah. Nabi kata isteri Nabi ada syaitan. Ini sangkaan buruk. Kita memahami lain. Apa kita memahami reti. Perkataan syaitan, dia bukanlah kata benda tu biasa, tetapi itu diterima. Saya teringat lagi masa saya belajar dengan kawan-kawan, ada kawan Syria. Dia, ni gurau ni. Ya syaitan, dia kata kat saya macam tu. Terasa hati tu. Dia cakap macam tu dalam keadaan senyum. Saya adalah tak ingat sebab apa. Dia kisahlah kita tak ingat. Tapi saya menyakat dia lah, saya buat sesuatu kat dia. Dia marah tapi marah suka. Ya syaitan, dia kata. Dia kata kat kita syaitan. Terasa dia kata. Apa dia kata ni. Lalu kemudian baru memahami. Bahkan dalam bahasa kita, orang Melayu kita pun ada. Kadang kawan tu makin, kalau kita orang Kelantan lah, makin rapat seorang tu dengan kawan tu, bahasa dia makin kasar secara umum lah. Matamu kena. Itu mesra lah tu. Tapi kalau dia berkawan, kata kawan orang tu, orang yang kita kata kawan secara formal, dia tak keluar perkataan tu, dia jagalah awak gini. Tapi kalau rapat, dia jadi bahasa kasar. Itu maksud. Mana kata tu perkataannya huduh, tu boleh jadi itu menunjukkan kemesraan. Ya syaitan saya itu rasa. Satu. Yang kedua, yang sebenar Nabi sebut syaitan tu memang merujuk kepada syaitan tu sendiri, iaitu jin. Jin. Syaitan ialah perkataan umum. Pada asal kita faham syaitan ni makhluk tersendiri kan. Sebenarnya syaitan dalam bahasa Arab ialah perkataan umum. Maksudnya orang jahat, budak jahat, benda jahat tu syaitan. Jadi apa sahaja benda yang yang kita nak kata jahat, kita akan sebut syaitan. Hatta nanti kita ada hadis sahabat Nabi kutuk haiwan tu kan syaitan. Jahat punah. Bahkan dia unta, syaitan. Begitu juga kita. Manusia juga disebut syaitan, jin juga disebut syaitan. Jadi kat sini Nabi maksudkan syaitan, kat sini jin. Syaitan dia bukan satu spesies makhluk Allah yang tersendiri. Tak. Dia ialah nisbah kepada jin yang jahat. Jin macam kita juga. Kan? Ada Islam, ada tak Islam, ada baik, ada tak baik. Sebagian kita orang baik, manusia. Yang manusia jahat memang syaitan juga. Kan ada cerita ahli setan. Jin pun begitu. Jin yang baik sebut jin lah. Tapi jin yang jahat disebut syaitan. Dan kata Nabi SAW tadi kepada Sayyidina Aisyah, aqad ja'aki syaitanuk. Syaitan awak datang ganggu awak lagi ni. Maksud jin yang jahat, dan lebih khusus nanti daripada hadis ini secara tak langsung menjadi asas pada satu kepercayaan, satu cabang akidah ghaib, iaitu beriman kepada jin, beriman kepada qarin. Dalam hadis ini tuan-tuan, mari kita rincikan. Apabila Nabi kata macam tu, aqad ja'aki syaitanuk, tengok Sayyidatuna Aisyah, dia cemburu time tu, tapi saya kata Allah, seorang yang sangat orang kata waras. Kalaulah kita, tuan-tuan bayang suami kata macam tu, lagi terasa lagi ni. Sayyidatuna Aisyah, Nabi kata macam tu, dia jadi lain, otak dia fikir lain, otak dia intelektual. Nabi kata macam tu, dan dia kata Nabi ni bukannya kadang bergurau, kata-kata Nabi benar, tidak yang ni. Dia boleh tanya, wahai Rasulullah, saya ada syaitan? Itu dia, saya kata Allah bagi saya satu sikap Sayyidatuna Aisyah, otak dia lain. Dia sangat kritis. Sebab itu saya tuan-tuan doakanlah ni projek entah ke berapa.
saya nak kumpul hadis soalan-soalan Sayyidatina Aisyah. Sebab dari soalan dia tu banyak keluar ilmu. Uh, kita akan kumpul, kita tengok Nabi ditanya keluar hukum, dia tanya keluar penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan. Sangat kita terima kasih. Kalau dia tak tanya dia boleh jadi kita tak tahu tuan-tuan. Dia tanya Rasulullah, "Hai Rasulullah, saya ada syaitan?" Nabi kata, "Ya." Orang lain macam mana? Orang lain pun ada syaitan. Dia bertanya, "Abang, saya pun ada. Tapi beza, Tuhanku telah bantu aku untuk mengatasi syaitan aku, lalu dia Islam." Hadis ini yang terbina, saya tak letak catatan riwayat Muslim ni ambil dalam bahagian mana. Antaranya hadis ini kita akan jumpa dalam bab qarin. Saya sebut sebenarnya. Dalam bab qarin. Setiap orang ada qarin. Iaitu ni akidah kita orang Islam. Dan beza kita dengan barat. Mereka konon capai ke pengajuan ilmu sains macam mana. Tapi yang mereka tak dapat capai ialah perkara ghaib. Dan mereka kata kalau benda tak nampak, tak boleh rasa, mana benda itu tidak ada. Mereka tidak beriman. Kita ini beza. Kita orang intelektual, orang berilmu, tapi ada sampai satu tahap, ilmu kita tak sampai. Tapi nas, riwayat hadis, Quran menyebut tentang itu, kita tunduk tuan-tuan. Antaranya adalah hadis ini disebut bahawa setiap orang itu ada qarin. Qarin ialah bahasa jin, jin pendamping. Lahir-lahir je kita, automatik entah macam mana, takdir Allah akan ada sekali jin. Jin yang duduk sini. Dan juga ada malaikat. Saya dah ambil hadis je. Hadis riwayat Muslim Nabi sebut, "Ma minkum min ahadin illa wa lahu qarin minal jin wa qarin minal malaikah." Kita ada dua qarin. Tidak ada seorang hamba pun, ma minkum min ahad, tidak ada seorang pun daripada kamu, Nabi kata kepada para sahabat Nabi ketika itu, tak terlepas. Maksudnya setiap orang daripada kamu ni akan ada, mesti ada qarin. Satu qarin jin, satu qarin malaikat. Qarin maksudnya pendamping, ada orang kata sepanjang masa dengan dia. Sepanjang masa dengan dia. Jin dan malaikat. Dan sebenarnya kita tuan-tuan, kena sebut malaikat, ni kita mengajar akidah lagi, ada beberapa malaikat yang 24 jam bersama kita. Raqib, Atid. Allah alam, Raqib, Atid bagi saya ialah satu malaikat sahaja. Ada pandangan kata dua. Yang catat amalan baik, catat amalan buruk. Allah alam, itu bincang lain. Raqib, kemudian qarin, kemudian hafazah. Malaikat hafazah, malaikat penjaga. Ini ada tiga paling kurang. Wallahu alam. Baik. Qarin, jin, apa fungsi dia? Dia inilah yang tukang hasut, tukang bisik benda yang tak elok, dia. Tapi jangan lupa kita ada qarin malaikat yang baik. Inilah, malaikat ni yang tukang kejut kita bangun. Kau semalam kata azam nak bangun subuh awal. Bangun kita tuan-tuan. Bangun. Cuma kita nak ikut tak ikut. Bangun. Bisikan daripada malaikat. Jangan ni. Jadi nak katanya kita, betul, baik, buruk perbuatan yang kita buat ini, dia sebenarnya tak boleh nak salah ke jin, tak salah kalau malaikat. Mereka peranan mereka untuk nasihat, yang ni untuk pujuk, yang untuk goda, yang ni untuk larang. Kita yang ikut tu. Kita yang ikut. Baik. Satu sudut lagi ialah apabila kita mengetahui hal ini tentang qarin, setiap kita ada qarin jin, baru kita akan faham bagaimana dukun, pawang boleh tahu tentang perkara contoh ghaib pada dia, tapi dia boleh tahu. Contoh yang paling saya selalu bagi contoh klasik dah ini saya hadapi sendiri. Keluarga saya, Allah, mai keluarga lama, aku duduk kampung, keluarga duduk main dengan Tok Bomo, duduk apa semua. Saya membesar dengan suasana itu. Ada seorang pak saudara, dia sakit lama. Masa duduk kampung tu, jadi seronok kan. Tiap-tiap minggu dapat tengok acara orang berubat. Macam-macam cara, dengan batang pisang, dengan paku, dengan telur keluar darah, macam-macam, bergegar rumah, macam-macam tu. Tapi tak menyebabkan kita rasa kagum. Dulu kagum lah dalam mengaji, Allah, jadi nak marah. Dan kita usaha untuk dakwah ahli keluarga, untuk keluar, terjauhi benda itu. Antaranya, pernah pergi ke, ikut seorang orang dapat ikut, pergi berubat dengan seorang Tok Bomoh ni. Pergi, kita jadi kagum kan. Pergi first time jumpa dia. Dia boleh cerita. Kita kenalkan dia, dia kata, okay, tahu.
Atau rumah awal, rumah tak awal ni ada tiang larik bunga raya warna merah 3 gitu. Saya kagum macam mana dia boleh tahu. Dia boleh tahu rumah orang datang ziarah dia. Lepas tu ada kereta Datsun, nombor sekian-sekian tepi tu sebab tu. Saya ingat dia lebih kurang dialog dia. Jadi kagum ke, tahu macam mana. Dan menjadikan kita percaya kan. Rupanya belajar kemudian apa semua ni, Allah, ini permainan jin kan. Cerita mudah dia ialah uh, bawa pawang dukun untuk bomo apa semua, dia bekerja rapat dengan jin, dan jin dia ialah qarin dia tu lah. Dan qarin dia tu muramah qarin kita. Cerita kat tuanmu lagi mana ni, main mana, oh gini gini gini. Kawan tu bisik ke tuan dia, cerita dengar ni, oh kat depan ni dia kereta gini gini gini, rumah dia gini gini. Itu je. Hari kita beriman, kita tahu hal ini, kita jadi tak pelik. Dan untuk jin nak bekerjasama dengan manusia tentang hal ini, dia akan melakukan kita kena buat benda-benda yang syirik, benda-benda yang tuan-tuan rahmatan yang melanggar syariat. Dan benda-benda yang melanggar syariat itu tuan-tuan, dia bukannya semestinya kita pergi sembah berhala ni. Cukup sekadar kau ikut yang aku nak buat. Sebab itu saya pernah kongsikan orang ada seorang tok bomoh ni, ini di Arab, negara Arab. Apabila kagum dengan dia dan nampak soleh dia, orang kaji tak ada upacara dia buat yang menyebabkan nak kata ni tok bomoh guna jin ni, tak ada. Sehinggalah dia mati dan anak dia buka ni satu almari ni, tengok ada Quran terbalik, ada apa lagi ni, itu je dia buat. Dan itu sudah cukup untuk jin bersetuju untuk nak bantu dia. Iaitu kau ikut aku. Kau ikut aku nak. Maknanya kita taat kepada jin. Semudah itu tuan-tuan. Jadi benda besar. Saya nak sebut tentang contoh ma'alah kali ni. Pengeras. Pengeras. Walaupun benda kecil kita rasa. Tapi itu datang daripada arahan jin itu. Kau turut aku bantu. Pengeras apa? Garai. Kalau garai berapa sen, bukan nak kena ni. Nah, bukanlah kata nak kena pergi sembah apa, tapi arahan tu datang dari siapa, untuk apa, yang tu jadi penentu tuan-tuan rahmatullah. Syirik dia tidak bergantung kepada besar mana perbuatan itu, tapi tengok pada sebab apa. Nah, sebagaimana hadis kita akan tengok, ada orang yang sembelih masuk neraka dia kerana sembelih lalat. Kau nak ni, kau sembelih lalat, sembelih. Kita ingatlah lalat je pun sembelih. Dia percaya sembelih lalat itu kerana mengikuti jin. Masuk neraka dia. Wallah alam, itu cerita dia tuan-tuan. Nabi juga ada qarin. Sebab itu Nabi SAW, daripada hadis kita baca ini, kita jangan lepas, ini saya punya kempen, jangan lepas daripada melihat Nabi SAW sebagai manusia biasa. Tentu manusia biasa yang luar biasa. Yang tak naknya kita tak tengok langsung sisi manusiawi Nabi, sampai tak terjangka apa benda ni berlaku pada Nabi. Antara bukti Nabi sebagai manusia biasa, Nabi ada qarin. Allah lahir Nabi ada qarin. Tapi luar biasanya Nabi, Allah bantu Nabi, qarin Nabi masuk Islam. Qarin kita yang kita tidak tahu lagi. Wallahu a'lam. Itu hadis yang kedua. Baik. Panjang sangat, 2 hadis aku pukul 11 lah. Saya nak berhenti setakat ni. Saya serah kepada pengurusi Puan Amnira. Okey, betul tu. Puan Amniza. Puan Amnira. Betul. Amnira. Betul, Ustaz. Okey. Wallahu a'lam. Jangan combine nama. Selalu Ustaz combine nama, alhamdulillah. Ustaz nak buka soalan ke macam mana ni? Ke kita nak tutup? Terpulang pada yang hadir, kalau ada nak ni. InsyaAllah. Kalau Ustaz free bolehlah kita buka soalan ke. Masih ada nak jemaah yang nak apa. bertanya. Ya betul. Silakan jemaah. Ada yang nak bertanya ke, nak berkongsi ke, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Nak tanya beginilah, jika seseorang ada menyebut isteri Nabi pun besar juga, gemuk juga badannya, adakah itu bermakna menghina Rasulullah SAW? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isteri Nabi pun ada besar gemuk juga. Adakah menghina? Wallahu alam, dia perlu diperincikan apa maksud disebutkan itu, kan. Tidak semudah-mudah kita nak kata orang tu menghina, kan. Menghina, menyakiti. Dia paling mudah dia perlu diperincikan, semata-mata itu tak boleh. Tanya maksud kamu. Boleh jadi orang disebut tu dia tak niat untuk nak hina. Itu minta penjelasan. Dan boleh jadi ada perkataan yang secara sekali dengar tidak menghina pun, tetapi niatnya menghina, kena hukum. Sebagaimana saya ingat secara spontan apa kes berlaku antara seorang ulama dengan yang ulama, dua ulama, seorang ni ialah cucu kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman. Dan bergaduh dua orang ni, dua orang baik-baik tuan. Sampai seorang ni kata, ni bahasa kita lah, bahasa anak hitam. Bahasa anak orang hitam. Itu tuan-tuan. Tapi benda tu jadi berat apabila kawan dengar kata bergaduh lah. Orang kata berbalas cakap. Tapi apabila kawan ni keluar perkataan yang kata attack peribadi begitu, terasa hati dia terus kat situ mengadu kepada qadhi. Qadhi Madinah ketika itu, tak ingat nama. Qadhi Madinah panggil, apa kau ni kata begitu begini. Kau tahu tak mak dia, nenek dia yang kamu kata bahasa orang hitam tu, nenek dia tu Ummu Aiman, mak Nabi gini. Yang kata ni ulama tuan-tuan. Lalu dihukum kena sebat. Nak kata dia perlu diperincikan. Kadang-kadang kata-kata saya sebut tadi biasa. Tapi maksud dia itu menghina, lalu kita minta pencerahan, maka ada betul itu dihukum. Ada kata-kata tidak ada maksud begitu. Kan? Tidak maksud begitu. Maka tidaklah ini. Jadi case by case. Sama juga istilah saya ingat ada orang sebut rumah tangga Nabi pun sama je, rumah tangga Nabi pun sama dengan rumah tangga kita. Itu kata ada. Bagi orang yang ni dia kata, kau nak lekehkan Nabi ke, nak kata sama ke? Perlu dipencikan. Kalau maksud dia nak kata nak lekeh sangat rumah tangga Nabi dengan isteri, sama dengan kita je. Itu ya. Tapi kalau kita nak maksudkan, maksud saya lain. Maksud saya rumah tangga Nabi sama dengan rumah tangga kita. Maksud kata kehidupan, realiti, ujian rumah tangga Nabi yang Nabi lalui, isteri Nabi lalui, sama juga orang kita punya. Ya Allah, kita boleh belajar dengan Nabi. Lain kan tu? Jadi perkataan itu semata-mata wallahualam tidak cukup. Perlu minta penjelasan pada orang yang berkata, barulah kita dapat mengadili dengan yang sebetulnya. Wallahualam. Ini saya punya respons secara spontan. Jelas puan? Ustaz, ada soalan dekat chat. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada soalan dekat chat, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Soalan luar topik. Berdosakah budak-budak tahfiz yang dibawa ke konsert konsert KFC malam tadi macam teraniaya, yang takut kejutan budaya, tengok yang menari tak tentu hala tu anak-anak bangsa kita. Apa maksud penganjur membawa budak-budak tahfiz ke situ? Keluar daripada topik lah ni. Ya. Apa pandangan tuan-tuan warahmatullahi? Baik, isu konsert KFC kan, saya tak tengok lagi. Tapi ada apa Zaujah saya sebut isu tu. Baik, kita berbincang secara ilmiah, secara rasional. Soalan dia, berdosakah budak-budak tahfiz yang dibawa ke konsert KFC malam tadi? Baik. Pertama, dosa pahala ialah ketentuan dan hak eksklusif Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk nak mengatakan berdosa, ini pahala, dia bukan atas rasa perasaan kita semata-mata, sudah tentu dia kena ada petunjuk, ada kesandaran dia. Itu benda yang penting untuk kita pegang tuan-tuan. Bab dosa pahala ni sangat-sangat sensitif. Termasuklah sekali bab menerakakan orang, mengatakan orang ni sesat. Itu sangat-sangat bahaya. Dalam beberapa hadis Nabi sangat marah tentang ni. Apabila seorang tu berkata kepada saudaranya, ya kafir, maka kafir tu akan kembali kepada seorang-seorang. Tak ke orang kau kata tu, maka kembali kepada kau. Benda ni sangat-sangat ni tuan-tuan. Baik. Apabila kata soalan tanya tentang budak tahfiz yang dibawa. Nah,
Dia bawa dengan kerelaan ke tak kerelaan, dia dibawa, bukan kita faham mungkin dengan tanpa kerelaan tiba-tiba bawa ke sana, tak tahu pun ada program macam mana. Maka budak tu sendiri secara asalnya tidak berdosa sebab dia bukan perbuatan kehendak dia. Satu. Kemudian dia sampai kat sana. Dia sampai kat sana, tengok case by case. Sampai kat tiba-tiba seronok pula dia pun join sekaki pula tu. Boleh jadi berdosa atas sikap dia tu. Tapi kawan dia, apa ni? Apa di kongsi, lari keluar dia ataupun tak boleh keluar tapi hati dia memberontak, maka mudah-mudahan ada pahala di situ atas dia bertahan dalam keadaan itu. Itu kita kena case by case tengok tuan-tuan Allah. Kemudian macam terangnya, ya memang budak tu dibawa, saya tak tahu detail kisah ni macam mana boleh terjebak betul ke ni. Dan apa pun dalam saya agak kalau benda isu-isu begini agak ambil masa untuk mengulas, kadang tak ulas pun. Ambil masa, kadang awal-awal tu dia timbul satu cerita satu pihak. Oh, berapa lama baru tahu cerita sebenarnya begini. Manusia begitu, cenderung untuk membawa satu khabar, satu cerita dari sudut dia. Dan sudut dia itu betul dari sudut dia. Tapi secara keseluruhan belum tentu. Begitu. Contoh saya nak sebut yang terbaru ni, awal-awal dulu tentang isu 200 sekolah agama diarahkan tutup. Respon orang peringkat asal gini ni. Saya mujurlah masa tu ada orang kata dia pegang macam ni. Nak tahu cerita, adakah Jaiz mudah itu kita ni nak kata gini. Kemudian barulah berlanjutan, barulah tahu cerita sebenar. Rupanya memang ni kawan tu tidak berdaftar gini ni. Barulah kita faham keadaan sebenarnya. Jadi jangan cepat melatah, jangan cepat komen. Ya, kita kena ambil tahu dan tenang untuk dapatkan maklumat seni. Menyesal. Orang kata apa? Kalau saya bukan nak kata saya ni banyak sebelum ni banyak perkara yang saya ulas awal dan saya sangat menyesal. Allah, aku cakap tu membuatkan saya tak banyak bercakap, banyak mengulas benda isu semasa sangat ni. Kadang banyak menyesal. Menyesal aku cakap ni. Benda tu salah, tak berapa tepat. Wallahu a'lam, itu saya nak jelas secara respon secara ni. Berdosa tak pelajar tahfiz yang dibawa ke konsert? Pelajar tu tidak berdosa pada asasnya. Apabila sampai ke sana, tengok pada tindakan dia join sekali, maka dia berdosa atas dasar itu. Kalau dia bertahan, dia jaga, dia tidak ni. Dan apakah maksud penganjur bawa budak tahfiz itu? Yang tu saya tak boleh jawab. Wallahu a'lam. Baik, itu respon dia. Saya tak pandai nak respon secara lebih cantik. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ataupun ada tambahan lain, apa pengajaran, tadabbur yang tuan-tuan dapat sepanjang pengajian hari ini, 2 hadis. Ada benda awak sisi pandang baru, kalau ni macam sebelum pada ni saya boleh catat sendiri, dialu-alukan. Silakan kepada pengurus. Silakan, ada lagi apa-apa jemaah? Jelas pengajian kita. Tak keluar dulu. Setengah orang sensitif bab badan besar, setengah orang tak kisah. Betul. Ada orang datang terpaksa keluar. Okay. Adakah jika seorang yang balik dari umrah tapi kurang mempraktikkan amalan wajib dikatakan ibadah tersebut tidak mendapat haji umrah mabrur? Baik, menarik soalan ni. Adakah jika seorang yang balik dari umrah haji tapi tidak kurang mempraktikkan amalan wajib atau sunat dikatakan ibadah tersebut tidak mendapat haji mabrur? Setiap Allah alam saya nak sebut sama juga prinsip tadi, pahala dosa itu yang sebetulnya Allah Taala saja yang tahu. Cuma di sana ada berdasarkan orang kata nas yang ada petanda-tanda dia. Berkenaan dengan haji umrah mabrur ini, saya tak suka untuk nak jadikan sebab tidak ada nas yang sebut antara tanda haji itu diterima, umrah itu makbul, maka balik nanti dia berubah 100%. Tak ada nas sebut jelas begitu. Cuma secara logik kita faham, logik kita lah. Sepatutnya dah ni balik berubah. Itu logik kita. Maka saya melihat begini, amalan itu dia ialah diganjarkan pada ketika dia dilakukan. Baik solat, baik umrah, baik haji.
pada masa dilakukan itu, dilakukan dengan penuh ikhlas, dilakukan dengan ini, maka Allah ganjari pada itu. Adapun perubahan dia selepas pada itu, kita tak tahu manusia ni berubah-ubah. Selepas pada itu perkara yang lain pula. Kan? Perkara yang lain pula. Dosa-dosa lah dengan tu. Tapi adakah kaitan dengan ni? Kita tak tahu. Saya melihat begitu. Dan orang ini boleh melakukan kesilapan yang sama berulang kali. Dan contoh yang Allah beri, yang Nabi beri, standard yang paling inilah ekstrim. Kalau tak sampai tahap ni, kita kata ruang dan peluang untuk orang itu jadi lebih baik dan berubah itu masih lagi terbuka. Iaitu hadis orang yang orang kata pembunuh bersiri 100 orang, kan. Itu benda paling ekstrim. Ada seorang lelaki yang pernah bunuh 99 orang, dan mari ke 99 dia rasa nak bertaubat. Itu manusia, memang begitu. Buat jahat, dia rasa bersalah, dia pun nak bertaubat. Tapi kita tahu kisah dia, silap cara macam mana yang menasihati dia, bunuh jadi ke 100. Dan dia rasa bersalah balik, bertaubat balik. Maknanya 100. Dan kali ke 100 dia buat kesalahan yang sama yang besar tu, bunuh orang tu, dia jadi baik. Ultimate masuk di syurga. Nak katanya peluang, nak kata itu standard besar, nak katanya kita bukan kita untuk menghukum. Allah bagi ruang ibaratnya kata untuk orang tu melakukan kesalahan yang besar, nak kemudian bertaubat rasa bersalah sampai 1 kali. Jaranglah nak jumpa kita orang baik-baik nak sampai tahap itu. Selagi tak sampai tahap itu, peluang, ruang ibadah, ruang bertaubat itu ada. Sama lah juga dalam hal kebaikan. Ada orang pergi umrah sekali, pergi umrah sekali, balik tak berubah lagi. Kita kata teruk kau ni. Dia mungkin benda, tuan-tuan bayangkan orang hidup dengan kita kata 30-40 tahun bergelumang dengan lifestyle yang gini. Tiba baru datang kesedaran, aku nak pergi umrah, nak berubah ni. Pergi dia. Bertaubat nangis ni, habis air mata, orang kata berbadi-badi. Balik, terjebak balik, tuan-tuan. Dia sendiri mungkin berlawanan, berperang dalam hati dia tu. Tapi terjebak kita punya luar tu, kau ni dah pergi umrah, free hair lagi untuk kita. Tapi kita tahu dalam hati dia. Tengok tahun depan pergi lagi dia. Mungkin tu usaha dia. Boleh jadi mungkin 100 kali dia betul pergi umrah, pergi haji, boleh jadi itu. Kita siapa untuk menilai, tuan-tuan rahmat Allah? Kita doa kan. Kita doa dan kita lihat diri kita. Wallah, saya suka begitu, tuan-tuan. Ada soalan? Ustaz, yang terakhir. Bukan soalan lah, ni penutup dia apa yang saya belajar hari ni, Ustaz. Menarik. Pertama dari Syed Aisyah sendiri, gaya bahasa dia melahirkan cemburu dia tu memang macam Ustaz kata lah, cerdik. Orangnya cerdik, tapi dia memang jenis selagi dia boleh bagi fakta yang jelas, dia nak puaskan hati dia dari satu sisi, dia akan keluarkan. Memang bukan jenis yang berselindung dan simpan dalam. Yang tu saya belajar. Yang kedua, respon daripada Rasulullah sangat baik dengan senyuman pertama. Yang tu pun sangat baik sebenarnya. Dua-dua boleh main peranan yang tu. Maknanya kalau seorang tengah protes ke meluahkan apa-apa, senyuman tu salah satu penawaran yang kuat. Dan bila Ustaz bagi pendetailan tentang hadis riwayat An-Nasa'i tadi kan, teringat last week tentang sentuhan. Macam mana beraninya Sayyidatina Aisyah boleh sampai pegang kepala Rasulullah. Bermakna pada saya hubungan suami isteri ni sangat dekat. Dan Rasulullah ni membiarkan keadaan tu. Saya dapat bayangkan macam mana kelakarnya pun ada. Macam mana beraninya Sayyidatina Aisyah dengan perasaan yang tengah cemburu tu. Dia bersungguh-sungguh pegang kan. Dan Rasulullah hanya membiarkan dengan senyuman. So pada saya di sini yang berlakunya daripada keadaan cemburu bertukar menjadi ilmu bila Rasulullah kata dah syaitan dia datang dah. Kan? So itu cantik Ustaz. Dan benda ni penting, komunikasi dan sentuhan juga. Pada saya satu peranan yang sangat kuat dalam hubungan Allahualam. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih input yang sangat baik. Saya sendiri tu betul lah tu. Untuk saya boleh ambil ni untuk kata kupaskan nanti di tempat yang lain tentang aspek tu. Menarik. Terima kasih banyak. Ada orang lain lagi untuk ni? Ada soalan dekat chat lagi Ustaz. Daripada Puan Nurbaini ni. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya tentang karomah Ummu Aiman di Lembar Rauha. Boleh Ustaz ceritakan? Kalau tak silap saya buku.
Kalau tak silap saya boleh betulkan dia berkenaan dengan riwayat berkenaan Ummu Aiman dia minum air dari langit. Dia masa tengah hijrah Ummu Aiman ke Madinah kan, air tak ada apa semua ini, dapat air dari langit. Wallahu alam, Puan Nurbaini boleh rujuk tak? Saya ingat riwayat itu kerana riwayat itu pernah masuk dalam buku saya Asam Garam 3, tapi saya keluarkan. Sebab dari sudut satu, kalau tuan-tuan belilah buku Asam Garam 3 tu ditebal, banyak riwayat yang dibuangkan, dan biasa riwayat yang saya buangkan itu secara perbandingan dia dari segi riwayat itu dia tidak berapa kuat dari segi status dia. Kalau tak terima pun, orang kata tak percaya pun, orang kata taklah nak dikatakan kau tak percaya hadis Nabi, tak. Dia riwayat sirah yang statusnya lemah. Wallahu a'lam. Boleh respon tak Puan Nurbaini? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Sebab saya ada terbaca di banyak buku lah yang mengatakan tentang salah satu karamah untuk Ummu Aiman ialah dia dalam perjalanan dia hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia rasa sangat haus dan dia berhenti di lembah Rauhah. Dan tiba-tiba ada air yang menitis dari atas, dari langit, dan timba tu keluar air lah. So Ummu Aiman minum air tu, dan sehingga akhir hayatnya Ummu Aiman tidak merasa dahaga. Lebih kurang macam tu. Betul lah riwayat yang saya duk ingat yang tu lah. Jadi boleh Ustaz ceritakan tu, Puan dah ceritakan tu? Itulah saya nak tanya, benda ni macam Ustaz cakap dia macam satu yang yang lemah, hadis yang lemah. Dari segi riwayat dia lemah. Dia lemah. Cuma adakah dia palsu? Saya tak boleh kata palsu, sebab memang ada riwayat tentang itu, cuma diterima ataupun tidak. Saya tak masukkan dalam buku tu ingat tu. Dan apabila kita jumpa riwayat ini, saya punya sikap, dia berkenaan Ummu Aiman ini, kisah dia sangat banyak ini, dan riwayat ini andai kita terima, kita masukkan pun dia tidak menjejaskan dengan kita sebut riwayat dengan status dia. Orang kata kita sedar bahawa riwayat itu lemah, kalau tak terima pun tak apa, tapi dia ada benda tu disampaikan. Jadi kita cerita pun bagi saya tidak ada masalah. Bukan lainlah kalau Ummu Aiman ni atau satu tokoh, satu watak yang tak ada cerita lain, tiba-tiba ada cerita ni, cerita tu pun lemah, payah nak ni. Tentang Ummu Aiman maklum, bahkan karamah dia yang lebih besar ialah dia ialah ibu, Nabi panggil dia ibu. Itu karamah paling besar, paling ni. Cuma kita nak karamah ni benda-benda yang ajaib lah. Satu. Yang kedua, tentang karamah, kalau tu hadis tu, riwayat tu diterima, makbul, orang kata tidak pelik pun, tidak pelik dan wajar pun. Karamah ke, baik mukjizat ke, ini semua bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada satu pattern saja, iaitu berlaku di hujung usaha manusia. Kita akan tengok banyak benda yang berlaku pada Nabi, air keluar dari tangan, telaga Nabi ludah jadi ada air. Dia tidak berlaku dalam keadaan yang biasa. Nabi nak, okey, aku nak tunjuk cara ni. Tak, tuan. Dia berlaku di hujung usaha manusia. Selalunya begitu. Memang begitu. Manusia dah usaha sahabat Nabi dah tempat cari air tak ada ini. Time tu baru datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam bentuk karamah, baik dalam bentuk bagi Nabi mukjizat. Sama juga pengajaran untuk kita pelajari apa saja cerita berkenaan karamah, cerita apa semua tuan-tuan, ialah apa untuk kita nak terima atau kita nak expect bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sifir dia di hujung usaha kita. Kita dah usaha habis baik dah, bergantung Allah Ta'ala gini. Situ akan datang bantuan Allah Ta'ala. Selagi tak bersungguh, kita tak ni, duk berdoa saja, duk harap saja bantuan Allah atau miracle, saya punya pegangan, bukan begitu sifir dia. Wallahu a'lam. Jadi karamah apa semua dia bukan boleh diminta. Boleh orang tu aku nak buat tu, tak boleh tak. Dia tak jadi begitu. Jadi Allah yang bagi pada apa cukup syarat dan kena tempat dia. Wallahu a'lam. Jelas? Terima kasih Ustaz. Baik, dekat chat tak ada soalan dah. Ada apa? Kalau tak ada apa lagi kita tutup ke channel Ustaz? Boleh.
Boleh. Ni apa? Dah 11:30, subhanallah. Itulah. Sekejap masa, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz, ya Allah. Tak apa. Cerita pasal perjalanan Rasulullah ni, sanggaran rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Sallallahu takkan alaihi habis. wasallam. Masya Allah. Dia tutup lah Ustaz Ya. InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian hari ini. Sanggaran rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah, kita mendapat manfaat dari apa yang kita bincangkan hari ini, masya-Allah. Mudah-mudahan bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan yang rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang istiqomah dalam majlis ilmu, yang mengimarahkan kuliah kita. Ustaz, sedikit hebahan kuliah hari ini pada pukul 5.15 petang bersama dengan Al-Fadil Ustaz Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh dengan kitab Misbahud Duja, Syarah Safinah An-Najah, dan kuliah Isyak, maaf kejap Ustaz. Kuliah Maghrib kita 8.15 malam hari ini dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Ashraf bin Suwarin dengan hadis-hadis sahih terbukti masa kini, dan 9.15 malam kuliah Isyak kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran dengan fiqh darah haid, nifas dan istihadah. Jadi jemaah semua teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Terima kasih kepada semua jemaah yang istiqomah berinfak untuk tabung Gemenur Iman. Moga dengan infak kita itu kuliah-kuliah di Gemenur Iman dapat diteruskan dan dijalankan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafaradan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Terima kasih Ustaz.